Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful di Cikgu Saiful Channel. Kali ini berkongsi matematik KSSM tingkatan 1 bab 2 faktor dan gandaan. Untuk bahagian ketiga ni kita tengok standard kandungannya masih sama 2.1 faktor perdana dan faktor sepunya terbesar lah. Okay. Standard pembelajaran untuk yang ketiga, bahagian ketiga ni kita tengok standard pembelajaran bagi 2.1 yang terakhir, yang kelima ni menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar lah. Okey, jom kita tengok satu-satulah. Okey, untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar ni, apa kata kali pertama ni kita rujuk dulu strategi umum untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan matematik khususnya, dan boleh juga kamu gunakan dalam kehidupan kamu seharian. Jadi model 4 langkah kaedah menyelesaikan masalah menggunakan model Polya, okey. Yang ni yang biasanya digunakan dalam banyak kaedah strategi umum untuk menyelesaikan soalan-soalan matematik lah. Jadi dia ada 4 langkah, ingat 4 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah kita kena faham apa masalah dia, okey, memahami masalah. Langkah yang kedua, kita nak rangka strategi. Bila dah faham masalah, barulah kamu boleh rangka strategi untuk mencuba menjawabnya lah, okey. Yang seterusnya, dah ada strategi, kita kena laksanakan lah. Kalau setakat strateginya belum jawab lagi, jadi kita laksanakan, barulah kita akan dapat penyelesaian bagi masalah yang kita hadapi tu. Dan seterusnya, kita boleh semak jawapan, ataupun dalam buku kamu dia guna membuat refleksi ya, okey. Semak balik, adakah jawapan yang kita dapat tu boleh diterima ataupun tidak. Jadi untuk ini kita tengok satu contoh soalan yang saya telah sediakan. Okey, ini soalannya. Nanti kita baca bersama-sama. Okey, sambil-sambil saya baca dalam satu jamuan hari raya. Okey, jamuan hari raya. Dah lepas dah mungkin. Mak Minah telah membuat, dia buat 45 biji kuih koci, 75 biji kuih taco dan 90 biji kari pak. Dan dia ingin menghidangkan kuih-kuih muai itu di dalam sebilangan pinggan. Soalannya, berapakah bilangan maksimum? Okey, bilangan maksimum pinggan yang perlu supaya semua kuih itu diagihkan sama rata. Belakang saya ni di dalam semua pinggan tu. Okey, saya ambil pen sikit. Okey, kalau daripada ni, kalau kamu baca pun kamu boleh gunakan kaedah gariskan maklumat yang diberi dululah. Okey, di sini kita tahu ada 3 benda yang diberi kan. Ini kuih koci 45, 75 ni kuih taco, 90 biji kari pak. Ini maklumat yang diberi lah. Ayat pertama ni biasanya maklumat lah. Lepas tu yang kedua ni macam syarat dia lah. Dia nak letak dalam pinggan, semua kuih-kuih ni nak letak dalam pinggan supaya dia nak letakkan dalam pinggan lah. Maksudnya kamu ada pinggan, nak letakkan 3 jenis kuih tu ke dalam pinggan ni, dan supaya semua kuih ni ada sama rata lah. Okey, bukan ganasnya ambil semua sekali letak dalam satu pinggan, tu dah dulang tu. Okey, maksudnya dia nak letak apa supaya setiap pinggan tu ada ketiga-tiga jenis kuih tu. Dan okey, sebab dia nak paling banyak sekali, sebab ni soalan dia ni kan, berapakah bilangan maksimum pinggan yang perlu ada kan. Ataupun kalau lebih baik, kalau kamu boleh jadualkan. Kat sini soalan ni saya bincangkan contoh macam mana kita nak gunakan model Polya yang kita belajar tadi dalam menyelesaikan soalan ini. Okey, first kali kita nak
faham masalah kan. Jadi daripada soalan tu, tengok. Kita dah tahu ada maklumat yang diberi, okay? Dalam soalan tu, untuk memahami masalah ni, kamu tengok apa maklumat yang diberi ya. Ini yang seperti yang saya garis tadi ya, okay? Kuih koci, kuih taku, kuih karipap yang diberi. Dan selain benda tu, kita juga nak tahu apa yang perlu kita jawab ataupun apa masalah yang kita nak selesaikan. Kat sini kita nak tengok berapa bilangan pinggan maksimum, okay? Seperti yang kita bincang tadi, yang perlu disediakan supaya semua kuih diagih sama rata. Dengan syarat dia letak semua kuih dalam pinggan tu dan semua rata lah. Okay? Jadi, apakah strateginya? Kalau kamu boleh faham, maksudnya daripada maklumat ni dan daripada kita kata kehendak soalan ni ataupun penyelesaian masalah apa yang kita nak selesaikan ni, jadi patutnya kamu kena tahulah yang strategi yang kita nak gunakan adalah kita nak cari faktor sepunya terbesar bagi 45, 75 dan 90 lah. Okey, jadi macam mana nak cari faktor sepunya terbesar pula? Okey, sebenarnya faktor sepunya terbesar ni kita boleh cari dengan ada 3 kaedah kan. Kalau lupa boleh tengok balik video yang kedua tu. Kaedah yang pertama menyenaraikan, kaedah yang kedua pembahagian berulang dan kaedah ketiga pemfaktoran perdana lah. Dan yang terakhir ni walaupun ramai orang akan tinggal, tapi ini pun penting jugalah untuk pastikan jawapan kamu tu benar ataupun tepat lah. Kalau dalam buku dia guna membuat refleksi lah. Maksudnya kita nak semak jawapan kita tu. Okey, kalau contoh kat sini kita nak semak adakah nanti bila kamu dah laksana strategi dapat jawapan, cuba semak balik jawapan kamu tu, adakah kuih-kuih itu boleh dibahagi sama rata dalam pinggan yang bilangan pinggan yang kita dapat di sinilah. Okey. Jadi untuk penyelesaian soalan ni kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, nak selesaikan tadi kita ingat, kita tahu kita nak mencari faktor sepunya terbesar. Kat sini saya guna kaedah pembahagian berulang lah. Saya rasa kaedah ni agak mudah sedikit lah dan cepat lah. Jadi tengok, bila kamu tulis kaedah pembahagian berulang ni, ini garis ni tulis semua nombor tu, nombor yang kita nak tu 45, 75, 90. Seterusnya kita bahagi dengan nombor yang boleh bahagi ketiga-tiga lah. Bila cakap tentang faktor, maksudnya cari faktor yang boleh membahagi ketiga-tiga nombor. Kalau kat sini kamu tengok belakang 5, 5, mestilah semua boleh dibahagi dengan 5 kan. Jadi tulis 5. Ini 45 bahagi 5. 9 lah. 9 kali 5. Okey. Yang sebelah sana 75 bahagi 5. 15 kan. 90 bahagi 5. 5 kali 1. 5 kali 8. 18. Dan tengok 9, 15, 18. Ini adalah gandaan 3. Tentulah boleh dibahagi dengan 3. Okey. Tulis 3 pula. 3 darab 3. Ataupun 9 bahagi 3, 3. 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Jadi bila sampai baris ketiga ni, tengok 3, nombor perdana, 5 nombor perdana, dah tentu dah tiada faktor sepunya lah. Okay? Walaupun 3 dan 6 ada, tapi 5 tak ada kan. Jadi tiada faktor sepunya bagi ketiga nombor ni, jadi kita berhenti kat sini lah. Untuk cari faktor, kita berhenti kat sini. Okay? Jadi daripada situ, apa yang kamu dapat, ingat lagi macam mana nak dapat faktor sepunya terbesar ni. Kita darab dengan hasil pembahagian kat sini lah. Okay? Maksudnya daripada situ kamu akan dapat FSTB sama dengan 5 darab 3 lah. Okay? 15 lah. Okay? 15. Jadi jawapannya kamu kena tulis lah. Tadi soalan dia tanya berapa pinggan kan. Maksudnya 15 ni bukan FSTB. Untuk soalan ni penyelesaiannya bilangan pinggan maksimum adalah sebanyak 15 lah. Dan kalau kamu ingat lagi macam mana nak semak pula, 15 ambil 45 bahagi 15. Kamu akan dapat 3 lah. Maksudnya dalam satu pinggan tu 3 biji kuih koci, 5 biji kuih taku, 6 biji kuih ini karipap lah. Okay? Jadi kalau ingat boleh ingat balik. Jadi tengok, kita check jawapan betul tak? Betul lah. Bilangan maksimum adalah 15.
Okey, sekian sahaja perkongsian kali ini. Terima kasih. Jadi kepada yang kali pertama ke channel saya, tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe dan loceng untuk mengikuti video terkini daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.